Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita sambung kita punya pembelajaran online, ilmu asas pelaburan saham, Zero to Hero Jat Trader Model Besar Malaysia. Okay. So, kita dah masuk chapter 5. Bagi siapa-siapa yang belum tengok lagi tajuk Introduction to Candlestick, which is chapter 4, boleh tekan link dekat bawah. Saya dah tekan link dekat bawah. So, sekarang ni kita teruskan dengan kita punya topik chapter 5, which is support and resistance. Okay, untuk trader ataupun pelabur-pelabur baru yang baru nak kenal saham atau baru nak belajar, tajuk ni ada sangat penting untuk kita tahu. Sebab apa? Sebab support dan resistance ni saya boleh anggapkan sebagai base of technical analysis lah. Okay, so kita betul-betul mahir dan faham konsep dia. Sebab just by looking at the support dan resistance ni, kita boleh buat duit. So kita boleh berjaya dalam saham. And kita akan banyak dengar lah orang kata okay, support dekat area situ, resistance dekat area situ. So kena biasakan dan kena mahir tentang tajuk ni. So kita teruskan lah apa itu support dan resistance. Okay, support adalah area yang tercipta ketika harga berhenti menurun untuk membuat pantulan harga. Manakala resistance adalah area yang tercipta ketika harga berhenti naik kemudian berbalik turun. So dengan kata mudahnya, okay, macam ni saya lukis sikit. Apa itu support dan resistance. So support, okay, contoh bila harga turun, okay, harga turun dan pada satu masa dan satu ketika harga akan berhenti turun, sama ada dia akan sideways, okay, ataupun ia akan buat pantulan naik ke atas. Okay, so area yang tercipta kat sini kita panggil support. Okay, support. And then sebaliknya, okay, kalau harga tengah naik, okay, pada satu ketika ada satu masa harga berhenti untuk naik ataupun harga sideways, okay, kat sini kita panggil, kat atas ni kita panggil resistance. Okay, kat sini kita panggil resistance. Okay, so macam mana resistance dan support ni boleh tercipta, boleh berlaku. Okay, kita teruskan. Okay, semakin banyak harga menyentuh support, semakin kuat support tersebut, dan semakin banyak harga menyentuh resistance, semakin kuat resistance tersebut. Okay, support dan resistance lebih signifikan di time frame yang lebih besar. Okay, kenapa? Sebagai contoh sebagai contoh kita bincang tentang support first. Okay, bayangkan harga jatuh. Okay, bayangkan harga jatuh. Okay, dan jatuh pada satu support yang kuat. Okay, kat sini dia jatuh dan dibuat lantunan. Harga naik, jatuh lagi dan menyentuh lagi tempat dekat price yang sama, harga yang sama, kawasan yang sama. So harga akan lantun lagi, naik, dan harga pada masa yang sama ataupun satu ketika harga jatuh balik, dia akan jumpa balik kawasan yang sama. Dia dilantun balik. So bila 3 kali dia menyentuh ataupun lebih, itu bermakna strong support. Okay, strong support. So makin banyak menyentuh dekat kawasan yang sama, semakin kuat support. Okay, begitu juga dengan resistance. So harga naik, tapi satu masa harga tak boleh naik, harga berhenti dan harga jatuh. Okay, so dia cuba test lagi sekali, tak boleh lagi. Okay, dia cuba test tak boleh, jatuh balik. Harga naik, dia cuba test tak boleh. Okay, jatuh. So makin banyak ni menyentuh, okay, semakin kuat resistance tu. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, semakin banyak atau semakin panjang time frame, semakin signifikan resistance. Contoh resistance, contoh chart berlaku pada time frame 5 tahun ataupun setahun, weekly, daily. So kalau benda ni berlaku dekat daily ataupun weekly, dia
menunjukkan kekuatan support yang lebih kuat. Sebagai contoh, di time frame weekly, okay, time frame weekly, kita nampak support dekat sini, okay, harga akan jatuh dan dia membuat lantunan dekat satu harga dekat time frame weekly, menandakan strong support. Okay, manakala sebagai contoh support berlaku dekat time frame yearly. Okay, berlaku dekat time frame yearly. So support di yearly time frame lebih kuat berbanding support di weekly chart. Dan begitu seterusnya. Sama juga dengan resistance. Konsepnya sama je. Okay. And then saya nak explain tentang macam mana resistance boleh berlaku. Kita tengok chart. Okay, kita tengok chart. So ni contoh chart counter Prestarian Berhad. Okay, kita nampak dekat area sini. Okay, ni harga naik pada satu masa dia tak boleh nak naik. Okay, dia jatuh. So kita tandakan. Ni saya ajar terus macam mana kita nak buat support resistance. So kita tanda terus dekat area sini. Okay, kasih besar sikit, color biru, line besar sikit. Okay, bagi nampak. Okay, so kat sini kita sampai dekat satu masa ni harga tak boleh naik, dia jatuh. Okay, harga jumpa balik, dia jatuh balik. Okay, and then pada satu masa harga dah pecah resisten lama. Okay, harga pecah resisten lama. So bila harga pecah resisten yang dah banyak kali sentuh ni, okay, resisten lama ni akan jadi support kepada harga baru pula. Okay, tak sentuh support, dia naik balik. Dan dia berlegar dekat sini. So dekat kawasan ni adalah kawasan yang kuat, support resisten yang kuat. Kita boleh tengok dia sentuh, tak lepas, turun. Okay, dan dia main berlegar dan dia sideway dekat area-area sini je. Okay, so kita tanda lagi, yang lain. Okay, kita tanda area sini. Okay. Okay. Nampak area sini nampak. Harga naik, sentuh, tak dapat, terlepas, jatuh balik, sentuh, jatuh balik. So, dan dia dia lantur balik dekat harga support yang sebelum ni. Okay, sama macam ni. Okay, once dia dah break area sini, so dia akan pergi laju. Sebab apa? Sebab dia dah break resistance. Okay, so macam mana resistance ni boleh terjadi? Okay, kita tengok Kita tengok contoh macam harga naik. Okay, tengok harga naik. Okay. Kebiasaannya dekat sini Jerung start beli. Okay, yang dekat atas ni biasanya retailer. Okay, retailer yang beli. Okay, kenapa harga dah start susah nak naik? Okay, kenapa harga dah start mula-mula dia naik? Okay, mula-mula dia naik, lepas tu makin lama dah tak boleh nak lepas naik. First sekali lah sebab buyer dah berkurang. Okay, sebab Jerome dah beli kat bawah. Okay, so retailer beli atas.
Okay, retailer beli atas. So, bila retailer, okay, ni kawasan retailer beli, ni kawasan retailer beli, ni kawasan retailer beli. So, sampai ke atas ni dah tak ada retailer nak beli dah. That's why harga akan jatuh. Okay, harga akan jatuh. So, siapa-siapa ataupun retailer yang beli dekat harga kat sini, okay, beli kat sini, akan sangkut. Akan stuck. Stuck retailer. Kita panggil stuck retailer. Okay. Sebab apa? Sebab dia beli kat atas, tak sempat jual sebab harga dah start jatuh. Okay. So, macam mana resistance boleh jadi? Resistance terjadi disebabkan oleh adanya stuck retailer ni. Okay. Adanya orang-orang yang sangkut dekat atas. So, bila mana harga start naik balik, okay, ni. So, bila mana harga start dia take about lebih kurang setahun, okay, lebih kurang setahun tempoh masa ni untuk harga kembali balik kepada resisten ni, maksudnya dalam masa setahun. So mana-mana retailer yang stock dekat area sini, so bila mana harga kembali semula ke harga yang dia beli tadi, dekat harga yang dia beli ni, so dia akan jual. Sebab apa? First kali psikologi dia, sebab dia dah tak tahan dah. Okay, at least aku dapat modal balik, so aku akan jual je lah kat sini. Okay, first kali sebab apa? Sebab ada retailer sangkut. Okay, second sebab apa? Sebab psikologi orang lain. Okay, bila dia nampak dekat sini dah berkurang, semua trader akan nampak dekat sini adalah satu resistance. Satu resistance. So bila semua orang tengok ataupun semua orang pandang dengan teknikal chart yang sama, semua orang pandang sini adalah kawasan resistance, itu akan menyebabkan banyak supply dekat sini. Banyak orang akan start jual. Sebab apa? Sebab dia tengok dekat sini ada resistance, so orang akan start jual. That's why kita akan create kat sini supply more than demand. Supply ni maksudnya ada orang ramai nak jual lah. Okay, instead of orang nak beli. Okay, faham eh? So apa yang kita nak simpulkan kat sini, harga harga susah nak naik sebab buyer berkurangan. Okay, ni first kita nak simpulkan. Okay, second is Jerome beli bawah, retailers beli atas. Okay, and then bila harga jatuh, retailer sangkut. Okay, yang keempatnya resistance terjadi, okay, disebabkan oleh stock retailers yang nak menjual tadi. Yang nak menjual dekat harga yang dia masuk. Okay, dekat harga yang dia masuk. Maksudnya harga kat sini lah. So dia masuk kat sini, then dah nampak about 1 year, 2 years, harga dah sampai balik dekat harga yang dia masuk tu, dia start jual. Sebab apa? Sebab dia nak ambil modal. Faham eh? Okay, sebab dia nak ambil modal. Yang kelima, yang kelima ialah psikologi para traders yang lain. Okay, melihat ataupun cara pandang yang sama terhadap resistance di chart. Okay, apa maksudnya resistance dekat chart ni? Semua traders tengok kat sini ada resistance. Itu akan menyebabkan
itu akan menyebabkan increase on supply compared to demand. Okay. Okay, benda ni kita kena faham betul-betul. Harga susah nak naik sebab buy demand start berkurang. Okay. So jarum beli kat bawah, retailer beli kat atas. So retailer sangkut apabila harga jatuh. Okay. So bila retailer resistance ni akan terjadi apabila ada stuck resistance kat sini. Okay. Dan psychology para trader melihat atau cara pandang yang sama terhadap resistance di chart. Menyebabkan increase on supply compared to demand. Okay, faham Okay, itu kita dekat support resistance kita ada banyak cara untuk kita tengok ataupun kita tentukan. First sekali adalah horizontal line macam saya tunjuk tadi, which is horizontal line kat sini. And then kita juga ada trend line. Okay. Trend line juga boleh bertindak sebagai support dan resistance. So dekat sini adalah support. Okay. Dekat sini adalah resistance. So setiap kali harga pergi kat sini dia melantur, dia akan melantur balik. Okay. Dia pergi jatuh, dia akan melantur balik. Jatuh, melantur balik. Okay. Sehingga satu saat harga buyer lebih kuat daripada orang yang menjual ni. Orang yang nak menjual. So dia akan break the resistance. So once dia break resistance, harga akan naik. So dekat sini akan tercipta balik resistance baru. Allah tak cantik lah. Okay. Dekat sini akan cipta balik resistance baru. Ke atas ni. So harga naik. Jatuh. Mencipta support. Sideways. Okay. Dia akan naik. Retrace. Sentuh support. Dia akan naik. Okay. Retrace. Mencipta support. Macam tu. So once dia dah break support ni. Dia akan jatuh. Dia akan buat support yang baru. Okay. So sekarang kita nampak dua. First horizontal support. This trendline support. Next adalah moving average. Moving average ni kita akan bincang dekat next chapter. Tapi untuk chapter ni saya nak semua tahu bahawa moving average juga bertindak sebagai support dan resistance dekat salah satu chart. Okay. Moving average ni adalah secara ringkasnya saya cerita merupakan purata pergerakan harga. Maksudnya moving average ni dia predict next harga. Dia prediction untuk harga bergerak ke arah mana based on calculation average purata candlestick based on kita pilih lah contoh moving average 20. Contoh kita pilih moving average 20. So candlestick 20 yang ke belakang dikira purata. So kita akan dapat satu harga untuk menentukan harga tu bergerak ke arah mana. Mungkin tak faham tapi kita akan lagi go detail on next chapter lah. Tapi secara basicnya nak tahu moving average ni bertindak sebagai support resistance. Kita tengok ni line merah ni adalah moving average 50. Kita nampak dekat sini dia support. So dia pergi. Dekat sini dia sideways pergi. So dia touch, dia naik lantur balik sebagai support. So dia break. Dan bila dia break, this support akan jadi resistance. Which is resistance. Dia support become resistance, SBR. SBR. So apa dia dah break. So dia naik, tak lepas naik. So dia break pula another moving average. Dia break. So sini naik, tak lepas. Dia akan jatuh balik. So dekat sini, once dekat sini sama juga. Support become resistance. And then kita tengok kat sini kita tengok dekat chart. Kita tengok dekat chart pula. Kita tengok contoh. Contoh dia kata delete dulu horizontal support. Kita tambah moving average. Tambah moving average.
kita tengok moving average dekat sini bertindak sebagai support dan resistance. Okey. Dekat sini moving average 50. Dia bertindak sebagai resistance. Harga naik tapi tak boleh lepas. Okey. So harga akan jatuh balik. Okey, harga akan cuba untuk lepas, tak lepas. Ni harga lepas. So harga kat sini bermaksud buyer more than seller. Okey. Ataupun demand more than supply. That's why harga boleh pecah ke atas. Okay. So once harga pecah ke atas, this one akan jadi support. Okay. So resistance become support. So harga naik, so dia akan jatuh, dia akan support dekat sini, dia akan naik. Okay. Itu secara basic dia. Okay, dapat kat sini dia tidak sebagai resistance, tak lepas. Okay, harga macam tu menentu sideways atau sideways. Okay, disebabkan ada supply dan demand, buyer boleh seller, harga dapat break. Dia break, okay, dia break kat sini. Ni previous support, next dia akan jadi support become resistance become support. Okay, tadi dia jadi resistance, dia break, then dia akan jadi support pula. So support bertahan, dia naik. Itu secara ringkasnya, okay. So dekat sini nampak ada resistance. So kita kalau boleh kita akan gariskan, kita pakai horizontal line, garis. Untuk kita tentukan next pergerakan harga. Okay. Ni jadi resistance. Faham Secara basicnya macam tu lah. So, kalau boleh untuk pergerakan terus naik, kalau boleh kita tak nak banyak sangat resistance. Maksudnya kita tak nak keadaan yang macam ni. Ni banyak resistance. Okay, ni resistance. So kita nak counter yang macam ni. Apa yang kita nak ialah resistance kurang. Maksudnya naik, dia retrace, dia naik. So dia dah break sekali. Okay, so dia naik, dia retrace, dia naik. So dia break sekali. Maksudnya ada sekali je. Maksudnya orang panggil overhead resistance. Okay, overhead resistance ni kalau boleh kita nak kurangkan supaya harga senang naik. Kalau macam ni banyak, 1, 2, 3, so harga susah. So once dia dah break, okay, once dia dah break all the resistance ni, 1, 2, 3 ni, okay, dia break di sini. Okay, lepas tu dia senang naik. Sebab dia dah kurang, dah tak ada dah. Dah tak ada dah resistance dari sini. Naik. Sebab tak ada resistance, dia naik. Okay, ni retrace kejap. So ada satu je, dia naik. So kita punya konklusi kat sini, kalau boleh kita nak kurangkan overhead resistance, kita nak kurangkan resistance as much as possible supaya harga senang naik. Okay, di based on moving average. Okay, so next support resistance kita tengok pula Bollinger Band. Okay, Bollinger Band pun saya akan sentuh dekat next chapter. Tapi apa yang kena faham ialah Bollinger Band ni dia ada 3, which is upper band, middle band and lower band. Okay, upper band and lower band ni bertindak sebagai support dan resistance. Sama konsep macam tadi. Bila dia menyentuh upper band, harga akan jatuh melantung ke bawah. Okay, untuk mencari support di lower band. Okay, dekat sini dia sentuh upper band, dia akan terus turun. Dia akan mencari middle band ataupun lower band. Okay, dia akan naik, turun, naik macam tu. Okay, secara ringkasnya macam tu. And then Fibonacci dan price zone. Okay, Fibonacci ni juga saya akan sentuh kemudian. Tapi saya ringkasnya nak cerita Fibonacci ni dia ada pengiraan ataupun percentage yang dia sudah kira sendiri. Maksudnya Fibonacci, orang yang mencipta Fibonacci ni dah cipta ratio ataupun pergerakan harga based on percentage. Percentage tu yang akan menyebabkan support dan resistance dekat satu-satu chart. Okay, contoh dekat 23% ni juga akan mencipta satu support. Okay, so bila dia break, line 38% ni, dia akan naik ke atas. So this one akan jadi support. Okay,
So di break another percent ataupun another line, dia akan naik ke atas. So line yang sudah di break tadi ataupun yang sudah dipecahkan tadi, next dia akan jadi, macam saya cakap tadi, dia akan jadi support, resistance become support. Okay, sebelum ni dia ada resistance, tapi bila dia pecah dia akan jadi support. So dia akan naik. Sama juga macam kat sini. Okay, dia pecah, so dia akan jadi support. Resistance become support become resistance. So dia naik, pecah, naik, pecah, naik, pecah, naik. Senang konsep dia. Okay. Macam itulah konsep dia. So apa yang kita kena faham ialah kita kena tahu apa terjadi di sebalik resistor tu. Apa yang menyebabkan resistor ni kuat, apa yang menyebabkan resistor ni lemah, ataupun apa menyebabkan harga untuk terus naik, dan apa faktor-faktor yang penting untuk menjadikan demand more than supply ataupun buyer more than seller. Okay, that's why kita kena monitor kawasan-kawasan resistor ni. Kita kena monitor harga. Contoh macam dekat harga sini. Dekat harga RM1.36. Okay, dekat kawasan sini. Okay, kita tengok dekat harga RM1.36, contohnya ada 50 lot ataupun 50 orang yang nak menjual. Okay, andai kata penjualan ataupun andai kata pembelian lebih daripada 50 lot ni. Okay, maksudnya ada 70 orang yang nak membeli. So ini akan menjadikan harga pecah. Dia akan pecah kat sini. Sebab apa? Sebab buyer more than seller, 50. Okay, tapi andai kata dekat RM1.36, okay, ada 50 orang ataupun 50 lot nak menjual. Okay, dekat buyer ada 70 lot orang nak beli. Okay, so mana banyak? Buyer ke ataupun seller? Buyer. Kita nampak buyer yang banyak. Okay, tapi kita kena perhatikan sama adakah bila buyer banyak, bila contoh 50 lot, kita kena perhatikan hidden seller. Okay, hidden seller. Apa maksud hidden seller? Hidden seller ni maksudnya ramai lagi yang nak menjual tapi dia tak queue. Dia tak queue order. So bila habis, okay, bila 50 lot ni habis, tiba-tiba tambah lagi 50 lot. Okay, jadikan total dah 100. Okay, tapi buyer banyak ni je, tak tambah 70. Okay, tiba-tiba masa lama sikit, tambah lagi 50. Jadikan 150 lot. Okay, so sekarang ni apa? Sekarang ni seller lagi banyak daripada buyer. Okay, faktor-faktor hidden seller ni lah akan menyebabkan harga jatuh balik. Okay, konsep ni kena faham. So kita kena perhatikan sentiasa harga yang dekat resistor tu sama ada hidden seller ataupun tidak. So konsep ni penting. Tak ramai orang ajar. Yang tak faham, tak ramai orang faham. So kita kena tahulah kita kena perhatikan dekat resistor tu, pastikan tak ada hidden seller. Okay, saya rasa itu saja tentang support dan resistance. Ada lagi tak tengok? Itu saja. Kita akan jumpa dekat next chapter lah. Kita akan jumpa dekat next chapter, which is volume dan harga. Okay, insyaAllah. So siapa yang belum lagi follow saya punya channel Telegram, sila buat channel. Okay, di channel saya punya channel Jad Trader, dan boleh follow saya punya Facebook page. Okay, Jad Trader Bursa Malaysia. Boleh like dan share. InsyaAllah kalau ada rezeki saya akan buat live lah dekat sini, live untuk kita bincang kata counter yang berpotensi, insyaAllah. So boleh like, share dan komen dekat video jika rasa bermanfaat. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.